Bab yang ke-16, Babu Bukail Walidain. Babu Bukail Walidain, bab pada menyatakan tangisan kedua-dua ibu bapa. Bab pada menyatakan tangisan kedua-dua ibu bapa. Wa bihi qala haddatsana Musa qala haddatsana Hammad bin Salamah an Ziyad bin Mikhraq an Tailasah annahu sami'a ibn Umar radhiyallahu anhuma yaqul buka'ul walidaini minal uquqi wal kaba'ir. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, menangisnya kedua-dua ibu bapa adalah termasuk daripada kederhakaan dan dosa-dosa besar. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, menangisnya kedua-dua ibu bapa adalah termasuk daripada kederhakaan dan dosa-dosa besar. Maksudnya, seorang anak yang menyebabkan ibu atau ayahnya menangis kerana dia buat sesuatu perkara yang menyedihkan mereka jadi menangis, maka perbuatan itu ialah termasuk dalam dosa besar, termasuk dalam derhaka dan juga termasuk di dalam dosa besar. Maknanya seorang anak jangan sekali-kali menyebabkan ibu bapanya menangis disebabkan dia. Maknanya menangis sedih disebabkan dia. Jadi kalau satu orang anak tu sampai menyebabkan ibu bapa dia menangis kerana dia, maknanya dia telah sampai kepada melakukan salah satu daripada dosa-dosa besar. Jadi ini nak terangkan bahawa begitu bahayanya menyedihkan hati ibu bapa. Hati ibu bapa sedih pun dah bahaya, lagilah menyebabkan mereka itu menangis kerana sebab anak mereka. Jadi anak tu kalau perkara ini dah berlaku, maka sewajarnya anak minta maaf kepada ibu bapanya. Kalau perkara itu pernah berlaku, na'udzubillah, minta maaf kepada ibu bapanya. Mana kena minta kemaafan daripada mereka, keredaan daripada mereka, kemaafan daripada mereka. Kalau mereka dah meninggal dunia, maka banyakkanlah melakukan amal untuk menghadiahkan pahala amalan itu kepada ibu bapa. Doakan untuk mereka, istighfar untuk mereka, dan juga hadiahkan amalan kepada ibu bapa. Dipanggil isalus thawab. Isalus thawab ni maksudnya, contohnya salah satu orang baca Al-Quran ataupun melakukan apa-apa amalan dan dihadiahkan pahalanya kepada ibu bapanya. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala kata bahawa kalau anak atau sesiapa bila dia hadiahkan pahalanya kepada si mati, insya-Allah Allah Ta'ala akan sampaikan pahalanya itu kepada ibu bapanya. Jadi kalau ibu bapa masih ada, kalau pernah berlaku, minta maaf. Bahkan memang kita pun kena selalu, kalau ibu bapa masih ada, selalu minta maaf. Tapi kalau mereka dah pergi, maka lakukanlah perkara yang telah disebutkan tadi, iaitu isalus thawab, hadiahkan pahala amalan disampaikan atau dihadiahkan kepada ibu bapa. Hadis yang seterusnya, iaitu bab yang seterusnya, babu da'watil walidain. Bab pada menyatakan doa kedua-dua ibu bapa. Bab pada menyatakan doa kedua-dua ibu bapa. Wa bihi qala haddatsana Mu'adz bin Fadalah qala haddatsana Hisham an Yahya huwa ibnu Abi Katsir an Abi Ja'far annahu sami'a Aba Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thalathu da'awatin mustajabatun lahunna la syakka fihinna da'watul mazlum wa da'watul musafir wa da'watul walidi ala waladih. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, 3 doa yang mustajab, yang tidak diragukan lagi padanya, iaitu doa orang yang dizalimi. Yang kedua, doa orang yang bermusafir. Yang ketiga, iaitu doa kedua-dua ibu bapa terhadap anaknya. Doa kedua-dua ibu bapa terhadap anaknya. Dalam hadis ni Nabi SAW bagi tahu bahawa ada 3 jenis doa, 3 doa daripada 3 orang,
3 jenis doa yang Allah Ta'ala pasti terima. Yang pertama ialah doa orang yang dizalimi. Doa orang yang dizalimi ni walaupun kafir sekalipun, kalau dia dizalimi dan kalau dia berdoa kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala terima. Kalau itu kafir, kalau Islam, pastilah Allah Ta'ala lagi terima doa dia. Jadi orang yang dizalimi, bila dia mengangkat tangannya, maka doa dia makbul. Sama ada lambat atau cepat, tapi biasanya cepat. Dan seorang yang menzalimi orang lain, kemudian kalau orang tu berdoa kepada Allah Ta'ala supaya membalasnya, menurut para ulama dalam syarah-syarah hadis tersebutkan, Allah Ta'ala akan kenakan balasan doa ni itu kepada orang yang menzalimi itu sebelum dia mati. Maknanya sebelum dia mati dia akan kena padah daripada perbuatan itu, menzalimi orang lain. Sebab itu bila Nabi SAW hantar Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu jadi gubernur di Yaman, antara pesanan khusus Nabi kepada beliau ialah Nabi bagi tahu, ittaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Nabi kata jaga-jaga dengan doa orang yang dizalimi, kerana antara dia dengan Allah tak ada hijab. Doa dia terus sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi doa orang yang dizalimi ialah perlu hati-hati. Khususnya, secara khususnya antara orang yang perlu jaga-jaga ialah orang-orang yang terlibat di dalam memegang jawatan-jawatan yang menguruskan hak orang lain. Sama ada jawatan itu mungkin kecil atau mungkin besar, paling atas besar. Maknanya orang-orang yang memegang jawatan yang terlibat dengan hak orang lain, dia jaga hak orang lain, harta atau seumpamanya. Kalau dia berlaku zalim pada mereka, maka na'udzubillah, doa mereka yang dizalimi Allah Ta'ala terima. Dahulu pernah berlaku umat Islam dibunuh besar-besaran di kota Baghdad. Zaman dulu pernah berlaku umat Islam dibunuh di kota Baghdad. Tentera Mongol telah serang umat Islam. Tentera Mongol telah serang umat Islam. Runtuhnya Khalifah Bani Abbasiyah tahun 656 Hijrah ialah para sejarawan yang disebutkan ialah antara asbabnya ialah kerana khalifah yang akhir ada berlaku zalim terhadap kerajaan Mongol pada ketika itu dalam jual beli. Maka lepas tu bila berlakunya kezaliman tersebut, maka Allah Ta'ala balas. Kerajaan Tatar ataupun tentera Mongol, tentera Tatar, dalam hadis dipanggil Tatar atau juga di Mongol, telah serang dunia Islam. Bila dunia Islam diserang, Baghdad habis hancur dan sampai waktu tu jutaan umat Islam telah terbunuh. Tahun 656 Hijrah, maka sekaligus kerajaan Bani Abbasiyah tumbang. Sedangkan mereka ialah kerajaan yang begitu lama berkuasa. Bani Abbasiyah berkuasa dari tahun 132 Hijrah sampai tahun 656 Hijrah. 524 tahun berkuasa, begitu lama kerajaan Bani Abbasiyah. 37 orang khalifah. 37 orang khalifah bersilih ganti. Begitu lama Bani Abbasiyah. Mereka bina kota Baghdad. Tapi bila datang serangan Mongol, kota Baghdad hancur dan waktu tu ramai para ulama yang dibunuh. Sehingga kitab-kitab telah dibakar dan dicampak di dalam sungai Furat di Iraq, menyebabkan sungai pun jadi hitam kerana dakwat yang berlaku waktu itu. Ini sejarah umat Islam. Tetapi antara yang disebutkan juga ialah kerana waktu tu adanya kezaliman daripada pihak khalifah kepada Tatar Mongol. Maka kerana itu umat Islam, siapa pun, sama ada kita kecil, bos kecil atau bos besar, pemimpin sampailah ke bawah, kita ada pegang jawatan dan seumpamanya, perlu jauhi, jangan zalimi sesiapa, khususnya dalam hak orang, melibatkan hak-hak orang lain. Jangan zalim bersesiapa. Sambung. Kemudian doa orang yang bermusafir. Orang musafir pun doa dia makbul. Orang musafir ni biasanya susah bila doa dia makbul. Sebab itu orang yang kalau dia tengah dalam keadaan musafir, doa dia makbul. Sebab itu kalau kita pergi mana-mana, kadang-kadang kalau kita jumpa ulama, kadang-kadang kita minta doa daripada dia. Dia kata tak apalah, kamu dia lah doa. Sebab kamu musafir, doa kamu makbul. Memang dalam hadis beritahu doa orang musafir ialah makbul. Maka kalau kita dalam permusafiran, lagi-lagi permusafiran yang memang permusafiran yang untuk melakukan ibadah, haji, umrah ataupun tujuan yang baik, pergi satu tempat,
Bila waktu tu kita berdoa, maka doa kita makbul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi-lagi kalau musafir tu susah, lagi susah lagi makbul insya-Allah di sisi Allah Taala. Sambung. Dan seterusnya iaitu doa kedua-dua ibu bapa kepada anaknya. Doa ibu bapa pada anaknya. Maknanya kalau doa ibu bapa pada anaknya menyebabkan doa mereka adalah makbul. Kalau kata mereka cakap untuk anak, doa mereka adalah makbul. Sebab itu juga di antara sifat ibu bapa juga ialah selalu doakan kebaikan anak. Kalau marah pada anak pun, ini kalau untuk ibu bapa lah, satu anak jangan menyebabkan ibu bapanya marah sampai keluar kata-kata tak baik. Dan ibu bapa juga kena biasakan daripada mulut, jangan keluar daripada mulut mereka perkataan yang tak baik pada anak. Takut-takut kadang-kadang doa tu makbul. Waktu tu menyebabkan anak tu jadi macam apa yang mereka doakan. Kadang-kadang budak-budak buat hal, kadang ibu bapa kata pada marah, dia kata kadang-kadang tak gunanya budak. Kadang-kadang selalu berlaku. Kadang-kadang bila anak buat hal, kadang mungkin ada ibu bapa marah, dia kata tak gunanya budak. Waktu tu bertepatan malaikat aminkan, doa tu dikabulkan. Maka betul-betul budak tu seumur hidup jadi tak guna. Kadang-kadang sebabnya ialah ibu bapa juga doakan, memang betul budak tu buat salah. Jadi kerana itu mulut ibu bapa juga kalau marah dengan anak pun, tapi elakkan keluarkan perkataan yang tak baik. Takut-takut waktu dicakap tu makbul. Lagi-lagi kena jaga bulan Ramadan. Bulan Ramadan waktu yang begitu banyak doa makbul, maka kena jaga. Hari Jumaat, hari Jumaat ialah hari yang dalam kitab disebutkan 12 waktu makbul. Selain daripada waktu yang khusus, ada 12 waktu yang makbul. Kadang kalau satu orang tu sebut, kadang takut makbul. Tak gunanya budak, nakalnya budak. Sebab itu orang tua-tua dulu-dulu ada satu adat mereka, kalau marah pada anak, walaupun marah tapi tak sebut tak guna, nakal. Sebab apa? Bertuahnya budak. Itu orang tua-tua dulu marah macam tu, bertuahnya budak. Padahal marah tapi doa yang baik. Mudah-mudahan budak tu jadi baik. Jadi ini kena ambil berat perkara tersebut. Sekarang dah tak ada dah benda tu, susah nak cari, tak tahulah kok ada lagi. Tapi kesimpulannya ialah mana ibu bapa, kalau antara perkara yang perlu jaga, mungkin di kalangan dalam hadis ni pasti ramai yang ada anak-anak kecil kadang buat nakal, elakkan daripada keluarnya doa yang tak baik daripada mulut. Hati-hati terhadap perkara tersebut. Kadang-kadang anak hancur juga ialah kerana doa ibu bapa. Kan? Anak hancur juga ialah kerana ni, kadang-kadang jahat betul budak ni. Jahat betul budak ni, betul-betul jahat. Na'udzubillah. Kan? Jadi ini kena jaga. Baik. Hadis ni, hadis terusnya, jam ni ada sikit awal, tak apa. Okey. Hadis ni panjang sikit, tak apa. Kita cuba baca lelajulah. Wa bihi qala haddatsana Ayyash bin al-Walid qala haddatsana Abdul A'la qala haddatsana Muhammad bin Ishaq an Yazid bin Abdullah bin Qusayd an Muhammad bin Shurahbil akhi bani Abdiddar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma takallama mauludun minan nasi fi mahdin illa Isa bin Maryam alaihi salam wa sahibu Jurayj qila ya nabiy Allah wa ma sahibu Jurayj qala fa inna Jurayjan kana rajulan rahiban fi sawma'atillah wa kana ra'iya baqarin ya'wi ila asfali sawma'atihi wa kanat imra'atun min ahli al-qaryati takhtalifu ila ar-ra'i فأتت أمه يوما فقالت يا جريج وهو يصلي فقال في نفسه وهو يصلي أمي وصلاتي فرأى أن يؤثر صلاته ثم سرقت به الثانية فقال في نفسه أمي وصلاتي فرأى أن يؤثر صلاته ثم سرقت به الثالثة فقال أمي وصلاتي فرأى أن يؤثر صلاته فلما لم يجبها قالت لا أماتك الله يا جريج حتى تنظر في وجه المومسات ثم انصرفت فأوتي الملك بتلك المرأة ولدت فقال ممن قالت من جريج قال أصاحب الصومعة قالت نعم قال اهدموا صومعته وأتوني به فضربوا صومعته بالفؤوس حتى وقعت فجعلوا يده إلى عنقه بحبل ثم انطلق به فمر به على المومسات فرآهن فتبسم وهن ينظرن إليه في الناس فقال الملك ما تزعم هذه قال ما تزعم قال تزعم أن ولدها منك قال أنت تزعمين قالت نعم قال أين هذا الصغير قال هو ذا في حجرها فأقبل عليه فقال من أبوك قال راعي البقر قال الملك أنجعل صومعتك من ذهب قال لا قال من فضة قال لا قال فما نجعلها قال ردوها كما كانت قال فما الذي تبسمت قال أمرا عرفته
adrakatni da'watu ummi thumma akhbarahum. Baik, hadis ni panjang sikit. Kita baca, kemudian mana yang penting-penting akan disampaikan apa pengajarannya. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak berkata-kata bayi daripada kalangan manusia di dalam buayan melainkan Isa bin Maryam alaihissalam dan sahib Juraij. Nabi kata bayi yang berkata-kata ketika kecil ni ada dua. Dalam hadis ni beritahu dua. Satu Nabi Isa bin Maryam dan satu lagi ialah sahib Juraij. Tapi dalam hadis ni sebutkan dua. Sebenarnya kalau kita baca hadis lain ada lagi bayi-bayi yang lain yang bercakap ketika masih dalam buayan. Maksudnya masih lagi bayi boleh bercakap. Kalau kita tengok dalam hadis, Imam Suyuti rahmatullah alaih ada kumpulkan semuanya lebih kurang 10 orang. Ada 10 bayi dalam sejarah yang mana bercakap ketika kecil. Bercakap-cakap ketika kecil. Baik. Jadi dalam hadis disebutkan dua, iaitu Nabi Isa dan sahib Juraij. Nabi Isa tahulah kisah dia dalam Quran. Kisah Nabi Isa itu ada dalam Quran. Maka lalu ada yang bertanya, makna ada sahabat yang bertanya, wahai Nabi Allah, siapakah sahib Juraij? Rasulullah SAW telah menjawab, Juraij ni adalah seorang lelaki rahib yang beribadah di dalam sauma'ahnya. Sauma'ah ni maksud dalam biara tempat diibadat. Dia ni agama Nasrani zaman dulu, umat terdahulu. Makna Juraij ni lelaki yang kuat ibadat dalam rumah ibadat dia, dalam dia punya biaranya. Dan adalah pengembala lembu mengiringi gembalaannya di bawah tempat ibadah Juraij. Mana ada satu orang pengembala bawa lembu dia lalu dekat perhampiran tempat Juraij ni melakukan ibadat. Dan ada seorang perempuan penduduk kampung menemui pengembala itu. Perempuan jalang lah, perempuan tak baik, perempuan biasa berzina, perempuan pelacur. Waktu tu dia juga lalu berhampiran dengan tempat gembala ya, dekat lembu tu. Jadi pada suatu hari datang ibu kepada Juraij. Ibu Juraij datang lalu memanggil, wahai Juraij. Ketika itu Juraij sedang bersolat. Maka Juraij berkata dalam hatinya ketika dia bersolat, ibuku atau solatku? Maknanya dia fikir, aku nak utamakan siapa, ibu atau solat aku? Maka Juraij berpendapat bahawa untuk mengutamakan solatnya. Kemudian ibunya memanggil dengan nyaring buat kali kedua. Maka berkata Juraij dalam dirinya, ibuku atau solatku? Juraij memilih untuk mengutamakan solatnya juga. Kemudian ibunya memanggil dengan nyaring buat kali ketiga. Maka berkata Juraij dalam dirinya, sama ada ibuku atau solatku? Juraij tetap memilih untuk mengutamakan solatnya. Maka pada ketika panggilan ibunya sudah tidak bersahut, ibunya berkata, semoga Allah tidak mematikan engkau wahai Juraij sehingga kamu dapat melihat wajah para pelacur. Kemudian ibunya pun berlalu pergi. Ibu dia macam marah betul. Jadi ibu dia doa. Tapi marah betul, doa tak baik. Dia kata, semoga sebelum kau mati Juraij, muka kau akan tengok pelacur. Dia doa macam tu. Baik. Sikit lagi. Kemudian dibawa menghadap raja perempuan tersebut yang telah melahirkan bayi. Rupa-rupanya perempuan yang lalu dekat gembala tu, masa lalu kat tempat tu, perempuan tu melakukan zina dengan pengembala lembu tu. Lepas tu ni cerita dah lama. Maknanya lepas tu daripada lama perempuan tu mengandung, dia ditangkap dan dibawa depan raja. Okey, bila dibawa depan raja, lalu raja bertanya kepada perempuan itu, dari hubungan dengan siapa anak ni? Perempuan pelacur itu menjawab, Juraij. Dia tuduh, dia kata Juraij punya kerja. Padahal yang punya kerja pengembala tu. Raja itu berkata, tuannya, iaitu tuan punya tempat peribadatan tu, maksudnya Juraij yang suka ibadat tu. Perempuan pelacur itu menjawab, benar. Raja pun berkata, kalian hancurkan tempat ibadatnya dan bawakan dia kepadaku. Pecahkan tempat ibadat dia, bawa dia jumpa aku. Ni raja berkata. Maka mereka pun menghancurkan tempat peribadatan Juraij dengan kapak sehingga menjadi rata. Dan mereka mengikat tangan Juraij pada lehernya dengan tali dan membawanya menghadap raja. Di tengah-tengah perjalanannya, Juraij dilalukan di hadapan perempuan-perempuan pelacur. Juraij melihat mereka lalu dia tersenyum dan perempuan-perempuan pelacur melihat Juraij di tengah-tengah manusia. Dalam perjalanan tu dia lalu tempat perempuan pelacur, dia tengok muka doang. Sambil tengok dia tersenyum. Tapi dia tersenyum bukan sebab suka. Ada sebab dia tersenyum bila tengok perempuan pelacur tu. Baik. Maka raja bertanya, apa sangkaanmu tentang ini? Juraij menjawab, apa yang kau sangkakan, iaitu maksudkan. Raja berkata, dia iaitu perempuan pelacur ini
Dia mendakwa bahawa anaknya dari hubungan denganmu. Perempuan pelacur ni dia kata anak dia tu dalam kandungan tu kau yang buat. Juraij berkata kepada perempuan pelacur, engkau telah berkata begitu? Wahai perempuan, betul ke kau cakap macam tu? Perempuan pelacur itu menjawab, benar. Juraij pun berkata, di mana bayi itu? Dia pada lahirkan bayi. Mereka menjawab, itu, iaitu di dalam pangkuan ibunya. Maka Juraij pun menghadapnya lalu bertanya, siapakah bapamu? Bayi itu menjawab, pengembala lembu. Allahu Akbar. Maksudnya waktu tu Juraij ni, walaupun waktu tu nak ceritanya, hadis ni nak ceritakan bahawa doa ibu tu makbul, walaupun doa tu tak baik. Tapi Allah pelihara Juraij kerana waktu tu dia solat, dia jaga Allah Ta'ala. Tapi nak ceritanya doa ibu tu bahaya, begitu makbul. Tapi Allah pelihara Juraij, kenapa? Kerana waktu tu dia solat, dia bukan buat benda tak baik, tapi doa ibu dia tetap makbul. Jadi sampai kat Allah zahirkan, bila dia tanya kat bayi tu, siapa bapak engkau? Dia kata, bayi tengah dalam mungkin umur baru berapa bulan, atau mungkin baru seminggu ke 2 minggu, cakap, bapak aku pengembala kambing. Jadi ini juga berlaku pada Nabi Isa AS. Nabi Isa AS kan, bila orang-orang tuduh bahawa ibu Nabi Isa AS, Maryam, melakukan na'uzubillah zina kan. Jadi waktu tu bila orang nak pukul Maryam kata, cuba tanya kat dia buat bayi ni, siapa dia? Bila diorang jumpa Nabi Isa kecil lagi, Nabi Isa kata apa? Qala inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atu hayya. Nabi Isa cakap pada mereka waktu tu. Ini juga yang berlaku pada bayi tu. Okey, baik, sambung. Raja berkata, apakah kamu mahu kami bangunkan rumah ibadatmu daripada emas? Dah malu kan? Kami buat rumah kau di emas lah, yang tempat ibadat kau tu. Juraij menjawab, tidak. Raja berkata, dari perak? Juraij menjawab, tidak. Raja berkata, lalu dari apa kami bangunkan kembali rumah kamu, rumah ibadat kamu? Juraij menjawab, kembalikannya seperti asal lah. Itu je dia nak. Buat balik macam biasa. Tak payah dia emas, perak, tak payah. Raja bertanya, apa yang membuat engkau tersenyum? Tadi diorang heran kan, biasa dia lalu tu dia tersenyum tengok pelacur. Dia tersenyum. Lalu Juraij menjawab, kerana satu perkara yang aku telah mengetahuinya, kerana aku teringat satu perkara dulu pernah berlaku. Apa dia? Telah sampai kepadaku doa ibuku. Atau sini terjemah telah sampai tak kena, maknanya doa ibu aku telah kena kat aku. Doa ibu aku telah kena pada aku. Kemudian Juraij pun menceritakan kepada mereka apa yang telah berlaku. Maksudnya apa? Bila dia tengok wajah pelacur tu, dia senyum. Raja tanya, tadi kenapa senyum? Juraij kata, tadi aku senyum ialah kerana aku teringat dulu ibu aku pernah doa bahawa ya Allah jangan matikan dia sehingga dia tengok wajah pelacur. Jadi rupa-rupanya memang betul doa ibu aku tu kena pada aku. Tapi Allah selamatkan dia, kenapa? Waktu tu dia jaga perintah Allah, solat. Okey, baik.